Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua anak-anak pelajar yang dikasihi sekalian. Apa khabar semua? Bertemu lagi dengan saya Cikgu Mazlan bin Mehadin daripada SMK Panji, Kota Baru, Kelantan untuk program E-Class Sains Tingkatan 4 KSSM Pejabat Pendidikan Daerah Kota Baru, Kelantan. Untuk siri pada kali ini, cikgu masih lagi berada di bidang pembelajaran yang ke-6, sokongan, pergerakan dan pertumbuhan, di bawah tema yang kedua iaitu penyelenggaraan dan kesinambungan hidup. Baik, cikgu masih lagi berada di standard kandungan 6.1 iaitu sokongan, pergerakan dan pertumbuhan haiwan. Kalau anak-anak pelajar masih ingat, untuk siri yang lepas, cikgu telah menyelesaikan 3 standard pembelajaran yang pertama daripada 7 keseluruhan standard pembelajaran yang ada dalam standard kandungan 6.1. Jadi untuk siri pada kali ini, cikgu akan fokus dan insya-Allah melengkapkan 4 lagi standard pembelajaran di bawah standard kandungan 6.1, iaitu menghuraikan fungsi rangka dalam bagi haiwan. Yang kelima, yang tadi yang keempat, yang kelima, mencerakinkan sistem rangka manusia. Yang keenam, membandingkan kekuatan tulang yang padat dan tulang yang berongga. Dan yang terakhir sekali iaitu yang ketujuh, menghubung kait sistem sokongan dengan faktor kestabilan haiwan. Jom kita mulakan dengan standard pembelajaran yang keempat, menghuraikan fungsi rangka bagi haiwan. Baik, haiwan vertebrata yang mempunyai rangka dalam terdiri daripada haiwan vertebrata darat, haiwan vertebrata akuatik dan juga burung. Rangka haiwan adalah berbeza mengikut habitat haiwan tersebut. Baik, kita bermula dengan haiwan vertebrata darat. Okey. Kita perhatikan di sini gajah. Okey. Gajah memerlukan rangka yang kuat dan tegar untuk menyokong badannya yang mempunyai jisim yang sangat besar. Okey, gajah mempunyai rangka besar sepadan dengan saiz badannya. Okey, dapat kita perhatikan berat badan bagi gajah disokong oleh lengkungan pectoral di bahagian hadapan dan lengkungan pelvis di bahagian belakang. Tulang belakang haiwan yang berkaki 4 melengkung sama ada ke atas atau ke bawah, di mana fungsinya adalah untuk memberikan sokongan yang kuat pada otot-otot yang melekat pada tulang belakang. Yang kedua, membolehkan tulang belakang menahan daya graviti yang bertindak pada haiwan tersebut. Baik, kita teruskan dengan haiwan vertebrata akuatik, iaitu haiwan vertebrata yang hidup dalam air. Baik, dapat kita perhatikan contoh yang dipaparkan di sini adalah ikan paus. Okey, ikan paus mempunyai rangka dalam yang lebih kecil berbanding dengan badannya. Lengkungan pectoral dan lengkungan pelvisnya pun adalah lebih kecil dan lemah. Tetapi sistem ataupun lengkungan pectoral dan lengkungan pelvis yang kecil ini disokong oleh daya apungan air, yang mana daya apungan ini akan mengapungkan ataupun mengurangkan berat badan ikan paus tersebut apabila berada dalam air. Baik, burung. Okey, dapat kita perhatikan di sini, mempunyai struktur tulang yang beradaptasi untuk terbang. Tulang sternum ataupun tulang dada burung pipih dan luas sebagai tempat perlekatan otot untuk penerbangan. Tulang juga adalah daripada jenis tulang yang berongga dan ringan.
Saiz tengkorak burung adalah lebih kecil berbanding haiwan lain. Ini bertujuan untuk memudahkan burung tersebut terbang. Baik, kita teruskan dengan standard pembelajaran yang kelima. Mencerakinkan sistem rangka manusia. Baik, menarik untuk standard yang kelima ini. Banyak fakta yang perlu kita faham dan perlu anak-anak pelajar ingat ya. Okey. Sistem rangka manusia terbina daripada 206 tulang pelbagai saiz dan bentuk. Dapat kita perhatikan di sini. Okey, antara jenis tulang-tulang yang membina sistem rangka manusia adalah tulang tengkorak, tulang lengan ataupun disebut sebagai humerus, tulang lengan atas, tulang rusuk, tulang dada ataupun sternum, tulang pengumpil ataupun radius, tulang hasta ataupun ulna, tulang pinggul, tulang paha ataupun femur, tulang lutut ataupun patella, tulang betis, fibula, tulang kering ataupun tibia, tulang ruas jari kaki ataupun phalanx, tulang pergelangan tangan ataupun karpal ataupun juga diistilahkan sebagai karpus, dan tulang telapak tangan ataupun metakarpal juga diistilahkan sebagai metakarpus. Baik, kita akan detailkan selepas ini. Baik, rangka manusia dibina daripada rangka paksi dan rangka appendage. Dapat kita perhatikan di sini, rangka paksi terdiri daripada tengkorak, turus vertebra, sternum dan tulang rusuk. Sementara rangka appendage terdiri daripada lengkungan pectoral, tulang tangan, lengkungan pelvis dan tulang kaki. Jom sama-sama kita perincikan rangka paksi dan rangka appendage yang membentuk rangka bagi manusia. Kita bermula dengan rangka paksi. Okey, cikgu bermula dengan tengkorak. Okey, dapat diperhatikan di sini tengkorak, tulang kranium yang cikgu bulatkan dengan label yang berwarna merah di situ berfungsi melindungi otak. Okey. Tulang muka berfungsi memberikan bentuk asas atau rangka muka dan juga menyokong gigi. Jadi tengkorak dibina daripada tulang kranium dan tulang muka. Seterusnya, rangka paksi yang kedua iaitu turus vertebra. Terdiri daripada 33 ruas tulang kecil yang bersambung, membentuk satu turus yang kuat dan boleh melentur, ataupun biasanya kita sebut tulang belakang kita. Apakah fungsi turus vertebra? Fungsinya adalah untuk melindungi saraf tunjang. Saraf tunjang berada di sepanjang turus vertebra ini. Baik. Seterusnya yang ketiga dan yang keempat iaitu sternum dan tulang rusuk. Okey, sama-sama kita perhatikan sternum dan tulang rusuk pada grafik yang cikgu sediakan pada slide ini. Baik. Rusuk dibentuk oleh 12 pasang tulang rusuk yang bersendi dengan vertebra toraks di bahagian belakang. Itu fakta yang pertama. Fakta yang kedua, 7 pasang tulang rusuk daripada 12 pasang keseluruhannya adalah bersendi dengan sternum. Okey, adalah bersendi dengan sternum secara terus, dan 3 pasang tulang rusuk lagi akan bersambung secara tidak langsung oleh rawan. Boleh diperhatikan di situ. Sementara 2 pasang lagi tergantung secara bebas. 2 pasang lagi, okay, yang bawah ni tergantung secara bebas. Apakah fungsi sternum dan tulang rusuk?
Yang pertama adalah untuk melindungi organ-organ utama seperti jantung dan paru-paru. Baik. Okey. Kita beralih kepada rangka appendage. Okey. Rangka appendage yang pertama lengkungan pectoral. Okey. Badan manusia ada sepasang lengkungan pectoral, di mana fungsi lengkungan pectoral ini adalah untuk menghubungkan tulang tangan dengan rangka paksi. Okey, lengkungan pectoral terdiri daripada tulang clavicle dan juga tulang scapula. Okey. Seterusnya tulang tangan. Okey, banyak fakta yang berkaitan dengan tulang tangan. Okey, yang pertama humerus. Humerus bersendi dengan lengkungan pectoral. Okey. Yang kedua, radius dan ulna. Hujung bawah humerus akan bersendi dengan radius dan ulna. Karpus. Okey, karpus, radius dan ulna yang bersendi dengan tulang karpus akan membentuk pergelangan tangan manusia. Okey, metacarpus. Metacarpus adalah tulang yang membentuk tapak tangan manusia dan bersendi dengan tulang karpus. Dan yang terakhir sekali adalah phalanx. Phalanx adalah tulang yang membentuk jari yang bersendi dengan metacarpus. Okey, boleh anak-anak sekalian? Okey, kita teruskan dengan rangka appendage yang lain. Okey. Lengkungan pelvis. Kita semakin ke bawah ya, semakin ke bawah. Lengkungan pelvis adalah tulang yang bersendi dengan rangka paksi. Ia terbentuk daripada sepasang tulang punggung. Fungsi lengkungan pelvis adalah untuk menyokong berat badan, melindungi pundi kencing dan melindungi organ pembiakan. Baik. Seterusnya, rangka appendage yang semakin ke bawah iaitu tulang kaki. Sama-sama kita perhatikan, tulang kaki dibina daripada femur, tibia, fibula, tarsus, metatarsus dan juga phalanx. Okey, kita perhatikan di manakah lokasi-lokasi binaan-binaan yang cikgu sebutkan tadi. Okey, di situ kedudukan femur. Okey. Patella iaitu tulang lutut, fibula, tibia, tarsus, metatarsus dan yang paling akhir sekali adalah phalanx. Baik, hujung atas femur akan bersendi dengan lengkungan pelvis. Hujung bawah femur bersendi dengan tulang tibia dan juga fibula. Tibia dan fibula merupakan tulang betis. Hujung bawahnya bersendi dengan tarsus. Tarsus pula akan bersendi dengan metatarsus, iaitu tulang yang membentuk tapak kaki, dan seterusnya diakhiri dengan phalanx, iaitu tulang yang membentuk jari-jari kaki. Boleh ya anak-anak sekalian? Banyak fakta yang perlu difahami dan diingati untuk rangka paksi dan rangka appendage yang telah cikgu detailkan tadi. Baik, kita teruskan dengan standard pembelajaran yang keenam. Membandingkan kekuatan tulang yang padat dan tulang yang berongga. Baik, di sebelah kiri cikgu adalah tulang yang padat, iaitu tulang yang lebih besar, padat dan kuat untuk menyokong keseluruhan berat badan. Sementara di sebelah kanan cikgu, tulang berongga untuk terbang. Kelebihannya adalah ringan dan kuat, membenarkan pergerakan yang lebih cepat dan memerlukan kalsium dan fosforus
dalam kuantiti yang kurang ataupun kuantiti yang tidak terlalu banyak. Okey, tulang berongga adalah tulang yang membina sistem rangka bagi haiwan yang boleh terbang seperti burung. Baik. Kita berada di standard pembelajaran yang terakhir untuk standard kandungan 6.1 iaitu standard pembelajaran yang ketujuh. Menghuraikan fungsi rangka dalam bagi haiwan. Sistem sokongan membolehkan haiwan bergerak dengan lebih lancar dan cekap. Kestabilan haiwan adalah berbeza mengikut titik keseimbangan pada sistem sokongan haiwan tersebut. Okey, kita akan detailkan atau perincikan konsep pusat graviti. Titik keseimbangan suatu sistem sokongan atau objek. Pusat graviti adalah titik keseimbangan suatu sistem sokongan atau objek. Titik keseimbangan adalah titik keseluruhan berat sistem sokongan atau objek itu bertindak untuk mengimbangi kedudukan sistem sokongan atau objek tersebut. Haiwan yang mempunyai pusat graviti yang rendah adalah lebih stabil daripada haiwan yang mempunyai pusat graviti yang lebih tinggi. Dapat kita perhatikan di sini foto-foto pada slide yang cikgu paparkan. 3 jenis haiwan iaitu kuda, biri-biri dan juga kura-kura. Kita dapati bahawa kura-kura mempunyai pusat graviti yang paling rendah. Okey? Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kestabilan haiwan? Ada 2 faktor iaitu faktor graviti dan juga luas tapak. Haiwan dengan pusat graviti yang rendah lebih stabil berbanding dengan haiwan yang mempunyai pusat graviti yang lebih tinggi. Yang kedua, luas tapak. Haiwan dengan luas tapak yang besar lebih stabil berbanding dengan haiwan yang mempunyai luas tapak yang lebih kecil. Baik. Penyelesaian masalah kestabilan bagi sesetengah haiwan. Haiwan yang tinggi, contohnya zirafah, akan menambahkan luas tapak sistem sokongan dengan mengangkangkan kakinya. Ini juga akan merendahkan pusat graviti zirafah tersebut dan seterusnya meningkatkan kestabilannya. Kita boleh perhatikan kaedah yang digunakan oleh zirafah apabila hendak minum air, di mana zirafah akan cuba mengangkangkan kakinya dengan tujuan untuk meluaskan tapak sistem sokongan. Secara tidak langsung akan merendahkan pusat graviti zirafah tersebut. Hasilnya, zirafah tersebut akan lebih stabil. Faham ya anak-anak sekalian? Baik. Kangaroo melompat dan berdiri menggunakan 2 kaki belakang. Kangaroo akan menggunakan ekornya sebagai sistem sokongan bagi mengekalkan kestabilan. Ia menambahkan lagi luas tapak bagi kangaroo. Okey, kalau kita perhatikan foto yang cikgu paparkan di sini, kangaroo mempunyai kaki hadapan, kaki belakang dan yang lebih penting lagi adalah ekor kangaroo akan bertindak sebagai tongkat yang akan menambahkan lagi luas tapak kangaroo tersebut. Dan ini akan memberikan kestabilan yang lebih tinggi bagi kangaroo tersebut. Baik, sebelum kita akhiri standard kandungan 6.1, cuba kita sama-sama menyelesaikan latihan soalan yang berada pada konstruk pengetahuan dan pemahaman ini. Okey, baik. Rajah 1 menunjukkan seekor zirafah sedang minum air. Soalan A1, nyatakan cara zirafah berdiri semasa meminum air, iaitu dengan cara mengangkangkan kakinya. Soalan A2, bagaimanakah cara berdiri ini dapat menstabilkan zirafah itu? Meluaskan tapak sistem sokongan dan akan merendahkan
pusat graviti zirafah tersebut. Baik, soalan seterusnya. Rajah 2 menunjukkan haiwan iaitu buaya dan unta. Soalan B1. Jika kedua-dua haiwan mempunyai jisim yang sama, nyatakan haiwan yang manakah lebih stabil. Jawapannya jelas, iaitu buaya. Kenapa ya? Kerana buaya mempunyai luas tapak yang tinggi, secara automatiknya pusat gravitinya akan lebih rendah dan ini menjadikan buaya lebih stabil berbanding dengan unta. Okey. Setakat itu saja untuk standard kandungan 6.1. Sehingga kita berjumpa untuk siri yang akan datang. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.